Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, seperti biasalah, okey, dengan aura pagi-pagi saya ucapkan kepada semua peserta partisipan pada malam ini. Okey, sebelum kita mulakan majlis ataupun ilmu malam ini, okey, kita dahulukan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah dan bukan yang beragama Islam bolehlah bertakafur sekejap. Okey, Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okay, seperti biasa, saya berpesan juga lah bagi yang on camera agar kita berpakaian sopan, okay, dan kalau boleh yang kalau boleh off mic sebelum acara ataupun sebelum speaker memberi sedikit sebanyak ilmu malam ini. Okay, tanpa meninggalkan masa, saya ingin membaca sedikit latar belakang speaker pada malam ini. Okay. Speaker malam ni bukan kaleng-kaleng orangnya. Okay. Nama diberi Siti Fatimah binti Abdul Rahmi alias Sulaiman, berasal dari Kelantan. Bermastotin bermastotin di Pahang hampir 11 tahun. Okay. Lepasan sarjana muda pengajian Al-Quran dan Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bekerja sebagai guru pendidikan Islam pendidikan khas, mempunyai 3 orang anak, terjebak forever living kerana bersalin Caesar dan ingin mencari suplemen vitamin C. Okay. Mula join Forever pada tahun 2020 pada bulan 6. Okay. Jadi novice iaitu assistant supervisor. Bulan Julai menjadi supervisor, Ogos menjadi solid supervisor. Bulan September 2020 menjadi assistant manager, Oktober 2020 menjadi manager. Pada tahun 2021 pula bulan Ogos beliau telah melahirkan seorang manager. Okay, seorang manager dan beliau juga mendapat Forever to Drive level 1. Okay, dan selama income 2021 sehinggalah bulan November, income speaker pada malam ini sebanyak RM92,000. Wow, amazing sungguh punya income pada tahun 2021. Okay, tanpa meninggalkan masa, saya menjemput speaker pada malam ini iaitu Siti Fatimah ataupun manager Mahkamah. Terima kasih kepada supervisor Nikita Al-Quran. Alhamdulillah, selalunya dia bersiaran daripada Sabah, tapi kali ini dapat juga rezeki bersiaran daripada Kelantan, balik kampung kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fatimah binti Abdul Rahmi alias Sulaiman, berasal dari Kelantan. Ibarat macam duduk Kelantan ni, belajar sahaja dekat tingkatan 1 sampai tingkatan 6, lepas tu luar negeri je. Okey, saya dah 11 tahun dah dekat Kuantan. Asal 2007 saya datang untuk research sahaja dekat research subjek mata pelajaran lah. Masa daripada khusus kos dekat USIM masa tu saya nak ambil sirah. Saya turun dekat Pekan. Kali pertama saya datang Pekan, saya naik bas. Bas tu ada lagi stesen bas yang lama tu. Saya pergi Pekan, saya terus niat ada hati, ya Allah, kalau Allah detik aku boleh bekerja dekat Pahang, dekat Kelantan, aku terima. Sesungguhnya aku suka. Alhamdulillah 2011 Allah bagi betul-betul saya posting daripada maktab Kota Baru. Saya daripada tim saya dari kelas 30 lebih, hanya 3 orang sahaja diposting ke Pahang. Saya salah seorang ke Kuantan dan 11 tahun dekat Kuantan lah. Sampai sekarang masih lagi mengajar dekat SK Tunku Azizah. Pemasir kita punya sekarang lah sekolah. Okay.
untuk perlibatan saya malam ni, saya sikit sebanyak saya nak santai je macam Cikgu Syah cakap tadi, saya share je pengalaman saya mana ada sebab mungkin saya masih baru, cabaran saya pun masih baru lagi, banyak lagi saya nak hadapi, tapi sikit sebanyak saya dah nampak dah sebabnya kita yang hadapi sendiri, kita yang nak apa yang kita nak hari ni lah. Okey, saya terus pada share malam ni, insyaAllah malam ni kita ambil sikit sebanyak ilmu yang saya belajar dan saya terima dan saya akan share, iaitu 5 cabaran. 5 cabaran apa yang ada dekat Forever malam ni. Semua jelas ke suara? Saya minta maaf awal, suara saya malam ni sangat basah. Macam mana cakap, kalau jelas bagi saya 1. Itu saja. Nak tengok semua boleh tak bagi. Okay, Alhamdulillah, jelas. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Alin Sofi, terima kasih Yus. Okey. Okay, latar belakang saya macam tadi, saya adalah seorang guru pendidikan kelas pendidikan Islam. Maksudnya guru pendidikan Islam tapi khusus untuk mengajar anak-anak istimewa. Saya dah mengajar pengalaman dekat sekolah Tuku Azizah selama 11 tahun. Dan untuk pengalaman saya dekat Forever, bonus pertama saya dekat Forever bulan 6 selama 2 minggu. Pertama saya awal bulan 6, 8 bulan 6 saya sebagai novice. 2 minggu selepas tu saya VIP dan saya diajar oleh leader saya, iaitu Aning dengan Kak Cikgu PCM Cikgu KB. Dia kata, "Mah cuba buat 5 sisi." Okey, apa tu saya buat jadi 5 sisi. Alhamdulillah bonus pertama saya ialah sebanyak RM406. Itu bonus yang pertama. Okey. Mula niat saya kenapa tahu? Mula sebenarnya saya hanya bersalin sisa PKP 2020, saya nak cari vitamin C. Masa tu vitamin C tu saya tengok Ani punya share tu buat saya kagum. Sebab vitamin C tu tak berat. Saya fikir macam tu sebab selama ni saya pernah amal vitamin C S.E. Lepas tu saya rasa nak try yang Forever, saya amal vitamin C Forever. Dan waktu tu saya balik kampung, saya rasa saya seorang yang jenis tidur diam. Selama ni saya suka buat jual juga, tapi saya boring, datang. Lepas tu saya, Alhamdulillah, manager saya, apply saya, manager Ani, pernah belas jenis WhatsApp yang join untuk dropship. Hari tu tergerak hati saya nak join dropship. Dan terusnya lah sampailah sekarang ni saya dapat apa yang ada dekat Forever. Okey, income meningkat memberi impak pada fokus 5 insentif lah. Sebelum ni saya mungkin kalau kita belajar daripada GEP kan, kita ada 5 langkah. Kita kena cari dia masalah pendapatan ke, dia masalah kesihatan ke, dia nak sebagai user ke, nak sebagai bisnes ke. Mungkin waktu tu Amin nampak saya adalah seorang yang nak cari income, side income. Alhamdulillah waktu tu Amin menampakkan saya dengan Cikgu Kevin nampakkan saya income tau. Berapa? Okey, bulan pertama Kak Mak nak berapa? Okey, bulan pertama tu saya rasa boleh ratus-ratus pun tak apa dah. Alhamdulillah saya dapat RM469. Bulan kedua naik RM1,000 lebih. Bulan ketiga dia dah tanam dah income kepada saya. Saya buat by team, by network je. Saya follow je apa dia orang suruh buat. Okey. Sebelum kita nak jumpa 5 cabaran, ni, baiklah sama-sama kita pegang 5D ni. Apa itu 5D? Pertama, desire, keinginan lah. Macam saya, keinginan saya sebelum tadi saya cakap, keinginan saya nak dropship, nak tambah side income waktu PKP yang tak boleh keluar daripada rumah. Mana-mana saya nak join dropship yang tak payah pegang stok. Waktu tu di minda saya nampak Anisha dia kata tak perlu pegang stok. Macam itulah saya buat. Dan saya dah jadi ahli sebabnya saya beli produk.
saya dah amal produk tu. Dan hari pertama keinginan saya tu nak sebagai dropship, saya dah diajar. Dia kata, Cik PKB selalu ajar bina identiti. Sebab keinginan tadi apa? Nak dropship kan? Bina identiti. Ni bina identiti ni apa? Cikgu KB ajar share dekat WhatsApp status, share dekat Facebook Bina identiti adalah seorang peniaga, usahawan, forever business owner sebagai menjual produk forever. Okey, alhamdulillah Allah nak bagi ke hari pertama share 4 produk sahaja, iaitu madu, ubat gigi, alut lips dengan kopi. Maksudnya 4 produk ni adalah tak pernah guna lagi tau. Maksudnya madu tak tahu lagi produk ni macam mana. Madu dah guna tak? Sebenarnya tak lagi. Ubat gigi tu memang tak pernah lagi guna. Alut lips tu tak pernah juga. Kopi. Pegang 4 produk ni saja. Saya share dulu dekat WhatsApp status. Apa yang berlaku hari pertama, hari Jumaat tu, saya dah close hampir 400 lebih jualan ahli biasa. Maksudnya jual retail masa tu. Dan alhamdulillah juga masa tu adalah PCM Cikgu KB ada kat kampung. Nak jadikan cerita juga, saya dengan Cikgu KB adalah sama-sama kampung dan dekat untuk anda ambil stok. Situ dan keuntungan saya hampir 100 waktu itu. Okey, itu keinginan saya sebagai dropship. Cari keinginan kita yang sama-sama. Apa yang kita nak? Yang kedua, arah. Macam mana arahnya? Direction kita. Alhamdulillah, waktu tu manager Ani pun cakap, okey Kak Ma dah PC. Nanti Kak Ma buat dah ni. Jadi kita kata, Mak, bagi saya masa awak 2 minggu, awak terus ambil sebagai assistant supervisor. Dia dah bentuk arah saya sebagai assistant supervisor sebab dia nak suruh saya membina network. Situ tuju arah kita nak ke mana. Dah PC, dah VIP, nak pergi supervisor. Tu arah kita. Okey. Definition pula. Keputusan kita. Tadi selama ni kalau kita keputusan kita nak tunggu orang. Sebenarnya keputusan kita sebenarnya pada dari diri kita sendiri. Kalau kita keputusan buat arah atau keputusan kita sendiri sampai nak VIP sahaja, VIP je lah. Itu keputusan kita yang kita nampak macam diri kita yang boleh keputusan. Diri kita yang nak. Hari ni kita nak apa? Hari ni kita nak up tentang GDP ke, bisnes ke. Itulah keputusan diri kita. Kita perlu ada keputusan dari kita. Okey. Yang keempat, disiplin. Disiplin. Macam mana nak bentuk disiplin ni? Okey, macam saya. Saya dah seorang pekerja government. Pagi saya mengajar. Takkanlah waktu mana mengajar pagi dengan tu kita nak menjual. Takkan kita nak berniaga. Kita kena jaga hakiki kita, hasil bukat kita. Waktu tu elak kita bercakap benda tu, share apa. Balik rumah ada waktu. Apa yang berlaku pada saya mula-mula hari tu, balik daripada sekolah sahaja pukul 2-3 tu saya dah minta izin dengan suami. First saya mula-mula niaga, saya minta izin. Tak abang, saya nak pergi center. Masa tu apps ni kurang lagi lah. Masa tu waktu saya tu apps kurang lagi. Center. Sebabnya kita tak ada modal. Orang membeli baru kita pergi PAS. Betapa nikmatnya. Waktu tu lah saya rasa macam kejap-kejap pergi PAS. Kejap-kejap pergi daftar ahli. Sebab kita ada arah tadi. Kita buat keputusan sendiri. Keputusan saya nak ada ahli borang. Situ kita nampak gerak kerja. Tambahlah sebagai saya yang baru-baru kena forever dulu. Okey, yang kelima, keazaman. Keazaman yang saya nak, ini silap. Keazaman yang saya nak sekali waktu itu adalah saya nak tambah income, saya nak sebab saya salah seorang yang daripada dulu saya didik diri saya sendiri. Saya cakap macam mana? Saya cakap waktu muda biar saya susah. Waktu tua biar saya tak susah, senang. Jadi putusan daripada awal lagi saya dah mula cari benda yang penting pada diri saya. Saya dah beli tanah, saya beli rumah, benda tu aset untuk diri saya dan saya ada komitmen yang banyak.
Situlah saya rasa keazaman saya nak kurangkan beban keluarga saya nak sendiri apa yang saya nak. Keazaman saya kuat waktu tu. Itulah saya nampak dekat Forever. Alhamdulillah. Okey, seterusnya apabila kita dah ada 5D tadi, okay, nampak tadi 5D kan? Semua kita dah ada dah dari sebelum mula arah semua kita nampak dah 5D. Ni adalah di fikiran pula. Mainan fikiran tau. Kalau kita dah nampak 5D tadi semua, mainan fikiran ni tak perlu kita ada dah. Tapi kalau kita tak ada 5D tadi, 5 fikiran ni wajib ada dalam diri kita. Dan awal-awal lagi pun ada. Yang pertama sekali takut rugi. Apa yang takut rugi ni? Setengah orang kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita ada untuk pilih sebagai ahli biasa dan kita boleh pilih sebagai VIP. Okey, takut ruginya kebanyakan orang takut besarnya modal VIP, nanti rugi. Sebenarnya kalau kita ada pegang keazaman tadi, rugi tu takkan ada. Sebab dia dah pandai disiplin. Disiplin daripada 1,500 tadi. Kalau dah VIP kan, dengan SPJ sekarang 1,300. Rugi tu takkan ada. Okey, yang kedua, mainan fikiran juga. Takut tak menjadi dah. Tak cuba, takkan jadi. Macam saya nak kata takut, saya mencuba tau. Saya tak takut menjadi, saya cuba, saya up status. Sebab kadang-kadang orang ni yang suka tengok, ada yang dua kategori tau. Macam saya, kategori saya tengok status orang, kadang-kadang kita masuk dalam diri. Masuk dalam diri kita hayati apa yang dia baca, time kita betul-betul free. Ada setengah dia tengok WhatsApp status ke WhatsApp ni sekadar imbas sebagai cari terapi diri dah. Tengok je. Ada orang betul-betul dia tengok, macam contoh kawan saya tu first mula dia beli ubat gigi. Saya tak pernah amal ubat gigi tu. Tapi saya mencuba, saya up status dia beli ubat gigi. Ubat gigi tu saya dah study rupanya warna hijau. Itu dah kelebihan kita tengok. Jangan takut tak menjadi. Cuba dulu. Bagi peluang untuk diri kita berapa bulan. Lebih elok 6 bulan kita bagi diri kita. Bagus tak kita cuba dalam Forever. Follow betul-betul, ikut ikhlas betul-betul. Nombor 3, tolak. Takut penolakan. Okey, yang ni takut penolakan ni apabila kita rasa ilmu kita kurang. Kita dah cakap tapi dia takut dia akan tolak kita. Sebenarnya bukan semua kita nak close orang tu terus dapat. Tak, sebenarnya ramai yang tolak sikit sebanyak dan jangan kita menghukum dia, tak akan membeli, tak akan tengok, tak akan mencuba. Sebab suatu hari nanti lama kemudian dia tengok istiqamah kita yang cuba elak daripada tak menjadi tadi ataupun rasa tak rugi tadi, selalu buat syariah istiqamah, dia akan cuba menerima kita. Itulah takut menolak. Okey, takut pelian, takut sindiran atau mainan fikiran tu. Belilah join yang Forever tu nanti kaya lah dapat pakai kereta. Tu biasa pelian lah. Sebenarnya ambil sebagai positif side, ambil sebagai sindiran tu buat kita semangat. Dia tak merasa tempat kita. Dia yang tak, kalau istilah lelaki, dia tak beli beras untuk kita sebenarnya. Kalau saya, dia tak beli makanan untuk anak-anak saya. Tapi saya yang kena sendiri, saya kena buat. Beli atas sendirian tu, dia tak faham diri kita sendiri. Kita yang kena cuba. Okay. Yang kelima, takut pada diri sendiri. Ni yang banyak. Takut pada diri sendiri, takut nak mencuba, takutlah nanti kalau buat orang nak kata. Diri kita yang tak kuat. Diri kita yang tak cuba. Sebenarnya kalau kita ada mainan fikiran ni, nak ke depan tu memang agak susah lah. Memang agak susah. Cuba elakkan mainan fikiran ni dan tukarkan kepada perkara yang positif dan insya-Allah benda tu akan membantu kita sama-sama. Tu elok sangat kita selalu join kelas bersama circle yang positif. Itu sahaja. Tu mainan fikiran. Okey. Sebelum Mak pergi pada 5 cabaran ni, okey, Mak lagi suka kita sama-sama perhati pada diri kita. Gitu cara tu ke cara kita buat ataupun salah selama ni. Sama-sama belajar. Mak pun sama-sama belajar. Okey, yang pertama, cabaran kita yang pertama. Ready dah kah? Okey, kita tulis yang pertama. Pertama adalah jemput tak datang. Apa cabaran kita yang pertama?
iaitu jemput tapi tak datang. Macam mana? Okey. Untuk semua, kalau dia jemput tak datang, kita kena bagi cara yang mudah. Okey, yang pertama kita nak jemput dia tu, kita telefon dia hanya menjemput. Okey. Kita telefon sekadar menjemput. Contoh kita dah nampak dia dah sebagai user kita, dah macam membeli, dah macam nampak okey. Tapi kita nampak juga kelebihan dia tu adalah sebagai business, sebagai untuk usaha awal. Okey, kita telefon dia, kita menjemput. Kita jemput dan kita elak 3 perkara lain yang kita nak cakap dengan dia. Kita sekadar kita jemput. Maksimum kita sekejap sahaja telefon, boleh tak kita nak jumpa? Saya ada sedikit nak bincang, nak minta pandangan untuk pasal bisnes. Menjemput, bukan buat pembetangan lagi tau. Mak pun ada banyak, dulu pun mak tak faham, mak banyak yang bercakap sebab dalam telefon. Sebab kita masih lagi belajar kan. Sekarang ni kita dah tahu. Benda ni yang pertama jemput tak datang ni sebenarnya kita salah, kita terus bentang. Tak salah. Jemput tak datang ni pertama sekali kita kena telefon dia. Telefon dia sekali 3 minit ke cakap. Okey, waktu sekian-sekian boleh tak jumpa dalam masa 2 jam ke, bagi masa. Situ yang pertama. Bukan untuk buat pembentangan. Jangan lagi. Okey. Pembualan maksimum tidak melebihi 3 minit. Yang pertama. Boleh semua? Okey. Kalau kata boleh, tulis 1. 1 yang pertama. Jemput tak datang. Okey, alhamdulillah. Ramai juga bersama Mak. Boleh nak masuk ni. Korang nak masuk. Okay, alhamdulillah. Seterusnya kita pergi yang cabaran yang kedua. Apa yang cabaran kedua dalam forever? Tadi jemput tak datang. Okey, cabaran kedua datang tak dengar. Dia datang dah telefon dah tadi. Kita dah telefon. Saya nak minta saya ambil sekejap. Okey. Terima kasih sebab dah tak unmute dah saya. Okey, yang kedua datang tak dengar. Okey, saya ulang balik. Datang tak dengar ni, dah dengar kan? Okey. Datang yang tak dengar ni adalah dia datang. Dia datang dah, dia terima dah jemputan kita. Tapi dia datang kita yang kedua ni, dia datang bersama kita tu, kadang-kadang orang yang datang yang tak boleh dengar ni, dia air muka dia lain dah sikit. Mungkin dia risau kita buat macam paksa dia ke macam mana kan. Okey, datang tak dengar ni juga. Kadang-kadang dia ni kejap-kejap tengok telefon. Tu yang penting tadi, kita masa jemput tadi, kita minta 2 jam ke, sejam ke, waktu betul-betul dia free. Okey, kita minta masa. Kita minta masa dengan dia. Minta masa betul-betul dengan dia, barulah dia fokus, dia akan dengar apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak kongsi dengan dia. Okey. Lepas tu apabila kita nak kongsi dengan dia tadi, kita minta juga itu, kita minta pandangan. Lepas kita kongsi, kita buat kita terang semua pelayan. ada orang tak ambil, saya tak tahu siapa sebab boleh tak tolong saya? Okey. Buka pintu untuk pandangan. Maksudnya macam mana kita nak buka pintu pandangan tu? Selepas kita buat GP semua bagi ni ikut juga. Tolong saya ya kalau untuk unmute.
Saya tak tahu siapa ni. Sekejap saya cari. Ya, okey. Okey, buka pintu minta pandangan. Maksudnya tadi lepas kita dah terang, kita dah terang dah GEP kita, semua tu kita minta pandangan dia. Kadang-kadang dia dengar kan. Dia dengar pada kita, kita tengoklah kita. Okey tak? Okey tak saya bentang? Mesti dia kata, eloklah. Okey lah sebab kadang-kadang kita tak tahu background dia. Macam adik. Bisnes ke tak? Pernah tak dengar asal syarikat? Selama ni mungkin produk dia beli barang tak kenal pun syarikat tu. Kita forever lain macam tau. Lain sikit. Kita explain daripada bawah. Daripada ada menyih tu sejarah lagi. Daripada syarikat daripada mana, pelan lagi. Produk lagi. Mungkin kata, bagusnya forever ni. Selama ni sekadar dia guna sahaja. Guna produk aja. Itulah kita minta pandangan dia. Kita minta pandangan apa dia rasa dalam pada kita kongsi tu. Okey. Waktu ni juga kita boleh juga kita bawa cara apa? Tak bunyi. Kita dah bawa siap-siap. Okay, boleh? Okay, minta maaf ya. Saya minta maaf sangat kalau saya terpaksa unmute. Okay. Jadikan saya co-host. Sekejap Ash. Apa lagi? Sekejap, saya cari. Kenapa, Mah? Tak, Ash suruh minta jadi co-host. Sebabnya sebenarnya saya dah buat. Itulah. Sekejap. Mana? Tak ada pun. Tak buat pun lagi. Ceklah sekali Cikgu Syah. Ni ada buat co-host lagi. Okey, Mas sambung Lepas tu kita akan buka pintu tadi dah settle dah. Kita dah minta pandangan dia macam mana. Okey, waktu ni juga waktu kita minta dengan dia nak jumpa prospek tadi, kita boleh guna istilah ABC rules. Okey, sebelum ni pernah kelas semua dah ajar apa tu ABC rules. Okey, ABC rules tu adalah A adalah upline kita. B adalah kita. C adalah prospek tadi. Okey, waktu ni masa kita nak present, suruh dia buka kongsi pandangan dia ataupun apalah pendapat dia tadi, kita boleh gunakan upline kita sebagai dia punya sharing lah. Dia sharing, dia cerita kepada prospek kita. Dan kita jangan pula kita terlalu lebih dan elak sangat-sangat kita tiap si prospek kita. Benda tu jangan elak. Jangan sangat buat. Elak sangat. Okey, kita tiap lah upline kita. Okey, contoh contoh berlaku pada diri Mak. Mak bagi contoh direct. Okey, saya ada upline saya. Upline saya dekat KL, manager Aning. Okey, waktu tu manager Aning jauh. Jadi terpaksa saya nak guna ABC rules ni sebab saya rasa diri saya ni tak kuat lagi. Walaupun saya belajar Google Meet dengan cikgu KB nak GEP, saya boleh buat tapi saya tak berapa yakin lagi untuk GEP saya kepada prospek saya. Apa yang berlaku bulan 7, bulan 6, bulan 7, saya dah guna ABC rules ni. Lepas tu saya gunakan dengan cikgu KB. Cikgu KB kata, "Mak, set masa dengan dia dekat mana?" Saya datang. Waktu tu memang set masa petang, waktu free,
Tepi center memang saya cikgu okey. Yang A adalah cikgu KB. B adalah saya, C adalah prospek saya. Waktu tu saya sekadar mendengar sahaja. Saya dengar ibarat macam saya take note apa yang cikgu KB terangkan kepada prospek saya. Dan waktu tu juga saya tanya prospek saya macam mana, dia terkejut. Waktu ni lah dia akan berdapat debat tu saya cakap. Kita tak tahu orang yang dah lama MLM, dia dah tahu. Oh, jadi selama ni saya pernah join yang ada pairing. Pernah saya join yang ada point. Dan waktu tu lah juga alhamdulillah close-nya dia sebagai VIP. Sebab saya dah up cikgu KB dan orang yang lama, orang yang dah pengalaman. Dan waktu tu juga dia kenal juga dengan cikgu Syah. Dia pun tu, oh awak ni mah bawah cikgu Syah, cikgu Ayu juga kan? Waktu tu dia nampak tau. Dia nampak, ya saya bawa cikgu Ayu, cikgu Syah, saya bawa cikgu KB, saya bawa Anin. Masa tu kita kenal lah kat Anin tu. Tapi dia dah nampak orang lama. Dah orang lama dalam forever. Itu yang berlaku. Up lah banyak-banyak upline kita depan prospek. Lepas tu kita minta pandangan dia. Bagus ke tak? Tu dia cakap, saya selama ni pernah buat yang pairing, pernah buat yang point. Itu kelebihan kita dekat forever. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Nombor 3. Dengar. Tapi tak sit up. Dia dengar. Dia dengar je. Dia datang jemput kita. Lepas tu dia datang yang tak dengar tadi tapi dengar. Yang ni dia dengar tapi dia tak sign up. Kenapa? Sebab cara kita nak close dia tu macam mana. Okay. Nak cara kita kena kenali pandangan dia. Jangan kita apabila dia bagi pandangan kita block. Pandangan ni kita block ni. Menunjukkan minat dia terbantut. Sikit sebanyak dia nak cuba tu rasa macam alah susahnya. Macam tu. Kita kena kenali pandangan juga daripada prospek. Kadang-kadang dia nak tapi dia rasa tak ada modal. Dia nak tapi dia rasa keengkangan. Itulah kita secara skill kita nak close dia. Kita nak ajak dia sama-sama dalam bisnes kita. Okey. Lepas tu time kita nak assume dia juga, nak assume dia set up tu, kita terus buat pilihan. Pilihan yang macam mana? Okey, tadi dah dengar dah rasanya. Okey. Anak saya tolong isi borang ke nak terus isi borang? Macam tu. Dia ada 2 cara. Masa dia dah dengar, dia kata kita kenali pandangan, dia kata saya nak buat. Tapi saya rasa bagi masa. Tak apa, kita bagi masa dulu. Tapi bagi masa tu isi borang. Okey, isi borang ni nak saya isi borang ke nak isi sendiri? Contoh dia kata, boleh ke tolong isi sendiri? Tak payah susah-susah. Bagi je telefon. Bagi telefon. Sebab sekarang ni kita kan ada apps. Ada apps, buka terus dekat penata. Masa kita buka apps tu, kita boleh tunjuk. Saya sebagai Indah sekarang, tunjuk. Lepas tu buka dekat apps tu, register. Biar register, dia tulis depan mata kita. Lepas tu dapat, dia kata saya tak ada dekat duit dekat bank. Tak apalah, contoh dia kata ada duit cash. Tak apa duit cash, kita guna dulu. Kita daftar dulu. Jadi dia nampak. Nanti balik rumah baru kita follow up dia. Okey, nak sebagai ahli biasa ke, nak buat dropship macam mana ke, selepas dengar tadi ataupun terus nak VIP macam tu. Nak SPJ ke bulan ni. Tu cara dia. Maksudnya kita kenali pandangan dia. Dia suka dah tapi kehilangan modal. Lepas tu dia dah isi borang dah. Okey. Yang lepas tu tanya 2 soalan tadi. 2 soalan ni lepas kita follow up lah. Maksudnya balik rumah follow up terus. Dia nak kekal sebagai PC dulu ke ataupun dia nak terus SYJ. Sebab dia nampak dah tadi kan. Dia nampak dah cara GP. Dia nampak dah dia dapat bonus dekat mana. Dia tengok insentif. Kan kita boleh present sampai insentif ke belakang ni. Sampai tengok insentif royalty bonus, bayaran macam mana. Mungkin dia akan pilih, dia nampak susah bagi dia untuk keluar modal tapi dia rasa cepat untuk dia dapat income. Itu kita kenali pandangan. Okey. Sekarang ni kita dah dengar nombor 1, 2 dan 3. Okey, saya nak semua, boleh tak tulis balik nombor 1, 2, 3. Ingat tak apa yang saya cerita tadi?
Tulis balik nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. 5 cabaran dekat forever. Kadang kita mendengar lain. Okey, nombor 2. Okey, nombor 1, 2 dengan 3. Okey, nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Cuba tulis. Salah, Mak tak marah. Biasa tu. Cuba tulis. Okey, jemput tak datang. Betul. Tu nombor 1. Nombor 2 apa pula? Okey, sama-sama ingat balik. Jemput dah tapi tak datang. Nombor 2, datang tapi tak dengar. Betul. Okey. Datang tak dengar. Okey, nombor 3. Nombor 3 dengar tapi tak sign up. Okey, datang. Habis dah tulis. Abang Syaf tu habis dah. Dengar jadi. Dengar tapi tak sign up. Betul. Terima kasih Cik Azmi. Okey. Dah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jemput tak datang, nombor 2 datang tak dengar, nombor 3 dengar tak sign up. Okey, 3 perkara ini adalah skill kita. Cara kita bermula daripada kita belaka. Skill kita. Ingat cabaran ni nombor 1, 2, 3 ini adalah skill kita. Daripada kita tau. Kita yang nak azam tadi. Kita yang nak tahu arah kita tadi. Kita yang nak tahu keinginan kita tadi. Kata kenali pandangan tu macam mana cikgu? Okey, Cik Azmi tadi masa kita bentang tadi kan kita dah minta pandangan dia. Okey, minta pandangan dia. Buka pintu minta pandangan. Kita guna ABC Rules, kita minta upline kita sharing, GEP semua, kita minta pandangan dia tadi. Okey. Masa minta pandangan tu, sinilah kita boleh kenali pandangan dia. Sebab dia kata bagusnya. Tapi kita minta pandangan dia macam mana rasa. Maksudnya dia kata, contohlah dia kata, rasa berminat nak. Tapi, dia akan mesti ada tapi. Nak VIP modal ke, contoh. Tapi disiplin, saya kerja tak tepat masa. Kita dah tahu kenali pandangan dia. Waktu itulah kita boleh letak pandangan dia tu sebagai cabaran kita boleh ajar dia tu mana. Kalau part time, okey, part time pagi kerja, balik rumah 3 jam fokus untuk part time. Tu dah Datuk Sri Buzi dah cakap, orang yang part time ni 3 jam fokus. Betul. Fokuslah betul-betul. Kremlah sahabat tangan tu jari. Sebab kita akan dapat result yang betul lah. Itu pandangan saya sendiri. Saya balik sekolah, saya terus pergi center, saya fokus. Saya buat. Malam saya join kelas. Waktu tu. Itu adalah untuk disiplin lah. Okey, seterusnya. Ingat yang 3 perkara ni tak ada skill. Okey, yang keempat ni, sign up tapi tak buat. Yang ni bukan diri kita dah. Yang ni bukan skill kita dah. Tapi sikap dia. Sikap prospek tu. Sign up tapi tak buat. Okey, sebelum sign up tak buat ni, kita kena elak daripada 3 jenis orang ni. Maksudnya, kita jangan jadikan prospek kita nak ajak tu adalah ahli keluarga kita. Kita kenali tau. Kita kenal ahli keluarga kita. Elaklah juga. Elak dulu kita cari di kalangan keluarga kita. Sebab banyakkan kita cuba nak tarik ahli keluarga kita ke banyak belas kasihan. Sedangkan kita nak tambah income. Ada banyak keluarga dah jadi kita jadi macam nak bantu diri kita tak nak bantu dia, banyaklah yang jadi kita sedih. Elak dulu 3 jenis orang ini, kita fokus kepada orang yang kita senarai. Yang masalah pendapatan, yang masalah user, kita dah list kan? 5 langkah tadi kita list dah. Okey. Yang kedua, orang yang baru gagal dalam MLM. Tengah kita kan, kita dengar list, tiba-tiba kita dapat tahu dia ni, prospek ni baru join, 1 MLM punya gagal. Kita nak tarik dia. Salah. Itu adalah cara elak daripada kita mendapat prospek orang yang gagal dalam MLM. Cabaran dia nanti kita yang jadi susah. Sebab dia baru gagal, kita tengah cari orang yang gagal.
Bagi dia cool down dulu, dia nampak potensi daripada kita dulu. Situ. Okey. Yang kedua, orang tengah buat MLM. Ada result. Kita ni baru join sebulan 2. Baru income nak cecah kepala 1. Tadi nak tarik orang yang tengah buat MLM yang result 6,000, 7,000, 8,000. Siapa yang terclose nanti? Kita yang terclose dia ke dia close kita? Itu bahayanya. Elak orang tengah yang tengah buat MLM yang ada result. Okey, apa yang berlaku? Kalau rasa nak nak cabar diri, nak buat orang nak buat MLM macam ni, bina repo dulu. Bina repo. Saya pun sendiri saya jujur, saya cakap, saya tak berani lagi. Walaupun saya ada result, saya ada seorang lagi leader MW tengah memerhatikan saya. Dan sikit sebanyak, dia dah nampak dah dia potensi, dia tarik saya join kelas apa semua. Tapi saya menolak dengan baik. Sebab saya bina repo je dulu. Saya dah niat hati, saya tak nak macam kata fight untuk tarik dia forever. Itu bukan diri saya. Kalau nampak kebolehan dalam saya nak join pun tak apa. Dan cabaran saya juga, orang yang tengah buat MLM juga adalah berlaku 3 hari lepas. Saya tengok seorang leader juga Susu si Joy tu pun tengah mencari juga saya. Dia dah korek dah rahsia sikit sebanyak. Saya rasa saya nak bina repo sahaja. Kalau rasa nak beli, belilah. Kalau rasa macam nak uji saya semangat sebagai ujian lah. Sebab untuk saya tarik bagai tu bukan diri saya. Dia tengok secara baik, Irma tengah buat fokus pada forever. Macam tu. Kita ada, jangan kita pandai-pandai cocok dia tarik bagai tak. Itu tak rasa macam tak berkat lah. Itu janganlah. Elaklah orang tengah buat MLM. Ada result pula. Bahaya untuk kita. Yang nanti kita dah close. Okey. Lepas tu sign in juga, dia sign up tapi tak buat ni sebabnya dia tak join tau. Dia tak join meeting mingguan. Sebabnya kadang-kadang circle positif kita nak tahu kelas, nak tahu semangat, nak dengar pandangan, nak luahan ni ada dekat mana-mana sahaja. Tapi kita kena pilih tempat yang betul-betul forever. Okay, forever ni tak perlu macam MLM lain. Tak perlu nak kita nak cari penceramah luar. Antara kita sahaja. Okey, apa yang Mak buat? Contohnya, kalau dia tu macam dia sign up, dia tak buat. Dia tak nampak jalan. Pertama, Mak bagi dia link Tepayaki. Tepayaki tu, dia tak kenal tahu siapa-siapa. Tapi apabila dia masuk Tepayaki tu, dia punya, ya Allah semangatnya makcik ni. Umur 60-an, berebut bercakap. Masa tu dia rasa, ruginya, dia dah sign up, dia tak buat. Join lah Tepayaki. Lepas tu, buat lagi macam orang tak sign up tak buat juga ni, kita kena belajar skill 1, 2, 3 tadi. Dia juga kena belajar skill 1, 2, 3 tadi. Yang Mas suruh tulis tadi. Okey, yang Mas suruh tulis tadi kan 1, 2, 3 tu skill dia juga untuk mencari rezeki, dia juga untuk dia dapat jumpa prospek. Kalau dia tak belajar skill 1, 2, 3 tadi, alamat dia memang dia tak sign up, dia sign up tapi dia tak buat lah. Ramai je ahli kita, dia sign up tapi tak buat sebab dia tak nampak jalan. Bagi jalan ke dia. Contoh dia kata saya tak pandai GP. Okey, tarik. Guna ABC Rules. Minta upline kita. Upline terjauh lah. Cari yang dekat. Cari dekat macam saya. Upline saya dekat air. Jauh. Saya guna nenek saya, Cikgu KB. Contohlah kalau Cikgu KB tu tak sibuk kan. Saya akan guna Cikgu Ayu lah. Itulah cara ABC Rules tu. Okey. Lepas tu, simpan stok mencukupi. Belajar buat stok yang ada lah. Okey, simpan stok mencukupi. Belajar stok. Okey. Contoh, apabila dah sign up. Okay, maaf. Okay, dia dah belajar dah simpan stok. Dia dah sign up sebagai VIP. Ajar dia stok tu untuk rolling. Kalau dia guna SYJ 14 botol, dia dah jual 2 botol tadi, suruh minta dia punch balik 2 botol balik.
Jangan dia jual 2 botol, duit 2 botol tu yang dia makan. Tu memang dia dah makan asam emas dia. Ajar dia stop, rolling stop. Masa SYJ ni rolling, cuba rolling. Dan ajar contohnya kalau benda, benda yang berlaku juga. Dia nak RTC, tapi waktu tu RTC tak ada, stok kita ada. Tukar sisi yang hampir. Itu yang berlaku pada saya dulu. Banyak produk yang tak dapat. Tapi saya pegang ahli tim bawah. Dia kata, Mah ada stok tak? RTC ada. Okey, pass ke saya. Post ke saya produk sisi yang hampir. Saya tak nak duit. Saya nak sisi kembali pada saya. Stok saya sampai macam tu. Bertukar je. Itu sebenarnya. Ajar dia simpan stok cukup. Jangan bunuh asa emas. Bunuh asa emas tadi macam tu lah Mak cakap. Okey, dah ada 14 botol SYJ. Jual 2 botol. Dapat duit tapi tak pas balik. Guna duit tu. Itu dah makan guna asa emas sendiri. Cuba saya suka sebenarnya guna ayat istilah Cikgu Ayu. Ambil dekat kedai, bayar balik. Rumah saya dah ada kedai. Kalau orang datang, Mak, rumah ni macam kedai dah. Boleh pilih dah. Nak keep apa, nak buat gigi, nak apa. Okey. Kalau ambil tu, selalu saya gurau dengan suami. Abang ambil gigi, tolong bayar. Umi, pas balik satu sisi. Macam tu lah ibarat macam tu. Sebenarnya tu untuk disiplin kita. Nak jaga angsa emas kita. Macam tu. Okey, semua nampak? Itu adalah sign up tak buat. Maksudnya dia kena ada alim-alim yang Mak cakap tadi. Okey, nombor ni adalah sikap sikap prospek kita. Okey, ni nombor 4. Nombor 5, dia buat tapi tak lama. Ini berlaku pada Mah pun buka air mata, Mah menangis juga, sedih juga. Ramai bawa air timah dulu, ramai buat tapi tak lama. Sebab apa tahu? Sebab dia tak ada matlamat yang jelas. Mungkin Mah ni dah nampak, aku ada komitmen yang banyak. Aku ada keazaman, aku nak settle, aku ada keinginan. Arah aku, sampai ni tak nampak pangkat, nampak inisiatif. Betul, waktu tu saya nampak inisiatif selepas saya pergi kelas dekat Maluri bulan 8, saya nampak Forever to Drive. Saya nampak 1,500 tu, saya nampak saya boleh pegang duit tu, saya boleh bagi mak dan ayah. Waktu tu saya pegang je, sebabnya saya waktu tu adalah supervisor. Saya ada matlamat yang jelas. Tadi saya buat. Tapi kenapa ahli-ahli bawah tim saya mungkin ada juga, kita tak tahu matlamat yang jelas. Tu amatlah penting. Siapa-siapa yang ada big why, submitlah kepada leaders. Submitlah kepada leaders. Sebabnya leaders tu akan pegang tahu big why dia. Macam mungkin Aning, Cikgu KB, dia dah nampak dah Mah. Okey, Mah nak apa? Mah nak F2D. Ni nak F2D, saya nak F2D, saya nak 1,500 tu, saya nak bagi ke mak dan ayah saya. Sebab saya tahu dekat Forever 1,500 F2D tu tak mesti beli kereta. Tapi boleh ambil duit, boleh collect duit. Alhamdulillah saya dapat jelas. Okey, tu yang kebanyakan orang buat tapi tak lama. Yang kedua, kita kena jadikan insentif nombor 1. Betul. Selama ni saya tak nampak pangkat. Saya nampak income, saya nampak income. Saya nampak begitu. Lepas tu apabila saya nampak, ya Allah, daripada novice, PC, 5 sisi, saya dah supervisor, saya solid supervisor, saya assistant manager dan saya dah manager, third manager. Untuk maklumat semua, saya adalah seorang yang third manager dan saya adalah seorang yang tak boleh nak terima saya manager, saya takut. Sebab saya terlalu baru dan saya takut tak boleh bawa kapal kita. Tapi saya ambil masa 3 hari, saya tenangkan diri saya WhatsApp personal Cikgu Ayu bagi saya istilah kapal tu. Alhamdulillah, bulan 10-11 tu saya dah pandai arrange kapal saya sendiri dan saya nampak kejayaan sikit sebanyak dan Forever tu. Sebab kita yakin tau, kita boleh boleh share apa yang Big One cikgu masa tu. Okey, untuk Big One pertama saya waktu tu adalah Cik Azmi. Saya pergi bulan 8 supervisor masa tu. Cikgu KB bagi poster. Dia kata dia terpilih kan waktu tu PKP.
tak boleh kumpul ramai-ramai, tapi masih lagi boleh rentas negeri. Jadi Cikgu KB bagi poster ke saya, boleh tak mak kita pergi ada kelas, ada macam panggil sharing lah, kelas bawa AS team dekat Maluri. Masa tu saya tak pernah tahu join macam kempen besar-besar macam tu. Saya pergi, apa saya buat, saya cakap dengan suami, abang, Cikgu Kak KB minta kita pergi Kuala Lumpur ni. Kita tak pernah pergi Kuala Lumpur untuk pergi kelas EST Forever. Dia kata ada benda banyak lah. Dia kata tak apa. Kita korban, kita pergi. Betul. Pergi kali pertama, memang banyak kisah sedih, kisah menarik. Saya pergi bulan 8 masa tu, saya duduk kelas, saya set kepala saya cakap, jangan orang pitas aku. Aku kena pitas awal. Apa yang berlaku waktu tu, setiap kali ada soalan, saya tolak Aning. Setiap kali ada untuk bercakap, saya tolak Aning. Saya tolak depan. Saya rebut peluang. Memang saya rebut peluang. Sebab saya nampak dekat Forever tu memang ada peluang. Dan dekat waktu itulah saya baru dikenali, saya tengok video yang Global Rally dekat Singapura, saya di Bulu Rama, dan waktu tu saya dengar penjelasan nenek saya, Cikgu KB, pasal Forever to Drive. Big Y saya nampak kat situ. Sebab saya mula saya big Y saya nampak nak income je. Nak income, nak tambah duit poket, ke mak. Tapi saya nampak dekat Forever to Drive dapat 1,500 setiap bulan, saya nampak banyaknya dapat bagi duit ke mak. Sebab selama ni kita bajet tau. Kita bajet. Walaupun saya DG 41, tapi saya komitmen saya banyak. Saya bajet. Tapi lepas tu saya nampak untuk mek dengan ayah banyak ni. Alhamdulillah, betul saya boleh bagi 700, mek dengan ayah 700, ayah 700. Saya boleh bagi mak tua 500, mek dengan ayah 500. Kita boleh balance tu. Situ saya nampak. Saya terus balik daripada seminar lah saya letak. Daripada sharing AS team tu, saya set, saya nak F2D. Dan berlakulah begitu. Awal bulan 1 2021 saya set saya nak F2D FP above. Saya tulis FP above. Janji saya bawa FP above. Itulah big Y saya. Big Y saya memang kuat, saya nak tolong mak ayah, nak tambah income. Situ. Apabila ada insentif nombor 1, pin nombor 2 pin ni ataupun pangkat ke nombor 2. Betul. Apa yang berlaku saya adalah sebab kita orang baru. Okey, bulan 8 2020, sehari nak closing 31 Ogos, waktu tu birthday saya baru tahu dan kita baru tak tahu kan. Saya tengah fight masa tu, Cikgu Ayu dah cakap dengan saya dah, PF ke sana, Ma jangan jatuh 38 cc ke atas. 3 cc ke bawah, 38 mah, 38. Saya ni, apa Cikgu Ayu? Cikgu Ayu tak cakap tau. Tapi tu waktu tu saya fight 41. Sekali Cikgu Ayu kata, Ma, tolong F2D level 1 bulan pertama 50 cc. Apa pula ni? Sebab Ma nak F2D kan dia cakap. Ya, Ma nak F2D. Tapi waktu tu saya fight bulan 8 41. Siapa-siapalah maghrib, waktu maghrib. Tu saya rasa tak boleh dah Cikgu Kak. Saya tak boleh dah, Ma boleh dah 41 cc je. Tak apa Ma. Maksudnya bulan 8 tu saya dah nampak. Oh, F2D 50 cc bulan pertama. Situ yang nampak. Dan waktu tu lah kita tak sedar, kita nampak F2D je, kita nampak insentif tu. Saya dah assistant manager. Dah cukup dah 2 bulan 75 cc tu, saya dah assistant manager. Dan bulan seterusnya, bulan 10 tu pula, fight lagi F2D lagi. Fight lagi 50 cc dah pandai dah tadi kan. Okey, level 1 bulan pertama 50 cc, kononnya dah buat 50 cc lagi, saya dah termanager. Itulah Cikgu Ayu cakap, jangan jatuh Ma 38 cc 30 setiap bulan. Rupanya mula kita daripada supervisor tu, okey, supervisor bulan pertama 19 cc, bulan kedua tu dah dikira untuk manager. Tu dah panggilnya, pangkat tu datang sekali. Sedar tak sedar, 3 atau 6 bulan tu kita dah manager. Nampak tak? Sebab kita dah nampak insentif. Jangan nampak pangkat. Jangan kita jadikan, assistant manager banyak.
38%. Boleh tak buat loan ke, pinjam ke, beli pangkat. Jangan, buka forever bukan macam tu. Tolonglah kalau nak selamat, nak berjaya, biar slow. Tapi jangan stop. Buat tapi tak lama. Tu dia kata, biar slow, jangan stop. Sentiasa buat. Kita dah nampak dah kan, kita nampak dah fresh, kita nampak dah kejayaan berjaya daripada si Cikgu KB dah bertahun-tahun, dah berapa tahun dah dia. Buat seorang-seorang. Dia cerita pun sendiri, dia kata macam nak nampak Cikgu Ayu tu macam nak lari dah. Tapi buat seorang, apa yang berlaku sekarang ni? Dia buat tapi slow, dia tak stop. Istiqamah, betul. Betul Kak. Kena istiqamah sebab kita tak tahu fighter kita datang bila. Kita tak tahu. So macam saya pun, saya tak tahu bulan 8 tu saya akan dapat fighter baru. Fighter saya siapa buat manager, tolak manager dan buat saya F2D. Saya tak tahu. Kalau saya tahu bulan 8 tu saya dapat manager baru, saya cakap tak payah lagi lah manager, tunggu bulan 1 lah kumpul sebab saya tahu apa lagi kelebihan saya lain. Tapi kita tak tahu. Tu kita kena buat. Tapi dia slow, tapi jangan berhenti buat. Tu yang penting. Cabaran yang menerima ni ramai sangat. Dia buat, tapi tak lama. Nak elak daripada dia kekal, sentiasa buat tu, tarik dia, tarik dalam kelas. Sentiasa dalam kelas. Masuk dah terpayaki, rasa tak semangat dia, masuk terpayaki. Sebab terpayaki tu kita dah boleh dengar saklai-saklai naik. Baru kali pertama niaga dapat 200, betapa seronoknya. Kita, 200 je, saya dah dapat 400. Sebenarnya kita tak tahu kuyuk nasi dia macam mana. Situlah bagi semangat pada kita. Situlah circle positif kita dekat situ. Itu yang berlaku. Kalau hilang positif saya, maka pergi dekat terpayaki. Dengar. Kalian pun tengok sendiri kan, cara Sifu tak pernah dia marah-marah. Sifu ni berhalus, dia senyum je walaupun dia nak musik. Tapi dia itulah attitude dia. Sentiasa senyum, sentiasa positif, sentiasa membantu kita. Kita kena berada dengan dalam circle-circle positif macam tu. Itulah. Buat tapi tak lama. Okey, nampak kan? Okey, nombor 1, 2 dan 3 tadi. Okey, Mak buat balik, 5 balik adalah 1, 2, 3 adalah tadi adalah skill kita. Okey, 4 dengan 5 ada sikap dia. Sikap prospek kita. Nak elak dia macam mana. Kena kita tahu matlamat jelas dia. Saya korek manager saya korek supervisor saya. Masalah apa? Matlamat apa ini nak. Kita boleh pegang. Betul ke Kak? Akak nak manager ni Mak. Akak nak beli rumah. Kita nampak jelas dia matlamat dia. Nak beli rumah. Okey, boleh Kak Mak ajar macam ni? Kak, Mak bantu. Akak nak supervisor Mak. Kita nampak. Sebab dekat insentif ni memang banyak sangat kita boleh bantu. Tapi jangan kita nampak pangkat. Pangkat ni boleh, sebab kata Cikgu Ayu lah. Pasal dia remind ke Mak. Mak, manager ramai sangat Mak. Tapi manager WF2D tak ramai. Nampak sekarang ni PCM berapa sahaja dekat PCM kita dekat Malaysia ni. Tapi sahutlah cabaran. Letaklah matlamat yang jelas, big why yang kuat, beritahu dekat leaders, okey saya nak buat ni, saya buat ni. InsyaAllah boleh. Okey, itu cabaran nombor 5. Harap semua dapat. Okey, marathon, yes, jangan berhenti. Betul. Biar slow tapi jangan stop. InsyaAllah kita semua boleh. Kak Asma ni pun saya tak kenal tu Kak Asma ni. Saya pun follow daripada Kak Yastin bagi aura positif pada saya. Sebab saya tahu Kak Asma ni salah seorang yang paling lama juga. Ni jauh. Ni Fakran Fuad ni duduk kat Sabah. Banyak hadapi masalah stok, buat cabaran untuk saya. Terima kasih kepada Abah Syahrul. Banyak juga membantu pada saya juga. Gitu. Kena tak apa, nasi dagang kat tepi. Alahai, terikat lagi nasi dagang tu. Terima kasih Abang Syahrul, saya belajar Abang Syahrul banyak juga. Okay, hari ni. Okay, boleh lagi Mak kongsi. Sebanyak. Okay, boleh tak boleh? Ayat Cikgu Syah. Boleh ke boleh? Saya nak tanya balik ni. Boleh ke boleh? Malam ni. Kita dah habis kita hampir nak closing ambang 2021. Apa yang kita boleh tahun ni kita buat betul-betul untuk 2022. InsyaAllah.
banyak sangat request daripada leader-leaders kita yang lama dah, tapi nampak kejayaan dia. Semakin PKP, semakin tak boleh keluar, semakin dapat income yang banyak. InsyaAllah semua Mah yakin sangat. Semua yang ada malam ni, 46 orang yang boleh membantu dengan sharing balik ke anak-anak bawah, insyaAllah. Okey, seterusnya, okey, nak teranglah sikit sebanyak Okey, ni lah Big Y Mah. Big Y Mah selagi ada. Ni ayah Mah, umur dah 70 lebih dah. Ni mak Mah 70 lebih. Alhamdulillah, berkat rezeki menanam sayur sahaja, cucuk tanam sayur. Anak Mah ni ada petani. Tanam sayur, petang balik daripada Zohor nak dekat asar tu tanam sayur sampai petang. Okey, petang tu kutip sayur. Macam kita orang ni, Mek dengan Ayah ni kerja dia tanam sikit 3 batas untuk kakung, okey, kacang timur sikit-sikit tau. Yang ni dapat hasil kutip. Kerja Mah, okey. Apa yang tak berlaku pada Mah? Selalunya kalau waktu cuti sekolah hari Jumaat Sabtu, ayah akan panggil lepas subuh, tolong turun dekat padang. Kerja Mak adalah tarik kacang tu kan, pokok kacang tu kan dia ada sulur panggil. Macam benda pucuk-pucuk sulur tu kan. Dia kerja Mak adalah untuk lilik tau. Bagi kacang tu berdiri. Kerja tu. Okey, kerja petang Mak petik sayur. Tu kerja, petik sayur. Kalau nak cari kita orang ni memang petang-petang dekat padang lah, dekat kebun sayur lah. Okey, nak tahu semua yang Mah kagum sangat Mek dengan Ayah ni, berkat dia menjual sayur, okey, petang petik sayur, pagi esok pukul 4 pagi, malam tu dah packing, pagi esok lepas subuh pergi jual dekat pasar tani. Pasar tani biasa tu hanya buka Allahumma salli ala Muhammad. Hanya buka, okey. Kita kan ada plastik gula kan, yang warna putih tu. Okey, gula besar tu. Belah dua. Atau plastik baja tu belah dua jadikan 6. Buka plastik tu saja. Lepas tu tompok-tompok longgok-longgok sayur. Itu je lah. Kalau ada Mek dengan Ayah, Mah dekat tengah. Selalunya gitulah. Kalau pergi sekolah tu memang Mah ni suka menjual. Mah semua suka jual sayur. Kadang-kadang sekolah menengah tu, kita nak pergi sekolah naik motor, kita ada bakul kat depan kan. Seplastik besar tu, Ustazah dah order dah sayur. Saya memang, itulah rezeki Mek dengan Ayah, berkat jual sayur, you boleh kumpul duit. Dan saya lah, orang kata, yang menerima duit, yang masuk tabung haji. Dia bagi duit saya, okay, Asma, dia panggil ke Mah dulu Asma. Kat rumah panggil Asma. Okay, Asma, Mek ada 10,000, tolong masuk dekat tabung haji. Okay, lepas tu dia kata tanya, berapa duit Mek? Berapa Mek nak pergi umrah ke? Alhamdulillah, 2019, berkat usaha duit tu, saya cakap, Mek, duit Mek dah banyak ni, boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Allah nampak kebaikan, mungkin dapat kebaikan Mek dengan Ayah. Ada orang rezeki, inilah Ali tu, dia sponsor tau. Tak tahu siapa sekarang, kalau ada dengar ke, dia sponsor Mek dengan Ayah pergi umrah. Sikit pun nak terkeluar duit. Sebab dia dapat tahu Mek adalah usaha keras, Ayah usaha keras. Dan Mek dengan Ayah Mah ni pernah bekas 2015 kena ragup, Ayah patah 6 susuk. 6 tulang rusuk. Tulang rusuk 6 patah, Mek patah 3. Waktu ni ni Mak kata pahit pani Mah ni. Okey, waktu ni Mah hampir 3 minggu nak bersalin dengan anak sulung. Okey, Mah ambil cuti, balik daripada Kuantan, Mah minta guru besar saya nak cuti sebab emergency case ni. Sebab Mah ada 2 adik OKU, Mah ada seorang abang sulung, Mah ada seorang kakak. Kakak kerja nurse, dia tak boleh tinggal kerja dia. Abang yang sulung turun daripada Kuala Lumpur, jaga adik Mah OKU dekat rumah. Jadi Mah dengan suami. Okey, Mah dengan suami. Mah jaga Mek dekat Wat tingkat 5. Si Ayah, suami yang jaga. Sebab dia tak boleh bergerak dah. Sebab dia patah 3, dia patah 6. Waktu tu lah kita nampak pengorbanan Mek dengan Ayah lah. Waktu tu siapa doktor kata, awak nak bersalin ke? Tak, saya tak lagi, saya 3 minggu lagi. Saya rasa perut awak dah bersalin. Tak apa, saya nak fokus pada mak saya lagi. Mek saya dulu.
Mek hampir 2 minggu, ayah pun hampir dekat 2 minggu lebih kot. Dia dekat buat waktu tu. Sampai sekarang masih lagi bekerja, nak juga berniaga, nak juga ikut tanam. Sebab orang tua kan, orang tua ni kalau dia tak boleh kerja, tak boleh menanam, dia demam. Ni waktu balik umrah ni dah putih sikit. Kalau tengok sekarang ni hitam lah. Sebab duduk kat padang je. Itulah Mek dengan ayah Mak doakan dia sentiasa sihat. Dan satu juga Mak doakan dia semoga dia dapat pergi buat haji. Itu impian dia yang kedua yang terbesar sekarang ni. Selalu cakap Mak doakan Mak. Siapa dia balik kampung ataupun pergi Kelantan, pergi pasar pagi wakaf ke wakaf sehingga ke Dalalat ke mana, kalau jumpa dengan Mek, cakap je, ni Mak Fatimah ke? InsyaAllah beli 1 plastik, 2 plastik, ke dapat sedekah. Itulah Mek Mak. Kadang-kadang Mek tak ambil duit. Gitulah sampai dia kata, Ma macam mana Mek ni, aku nak beli sikit, dia beli banyak. Itulah diri dia. Sebabnya untuk maklumat semua juga, waktu yang kena ragut, kehilangan sekelip mata 6,000 duit. Orang jual dia pegang, dia gulung-gulung. Hari tu juga Allah ganti semua peniaga, semua waris-waris itu datang. Datang pergi ziarah dekat hospital, dekat rumah. Sehari saja 6,000 tu dapat dikumpul. Saya ingat lagi. Pasar Kedalalat ke? Ya. Cik Azmi pergi ke pasar Kedalalat tu, carilah. InsyaAllah Mek dengan ayah ada insyaAllah. Dia Mek dah jual orang lama. 6 sehari je. Sampai Mek ingat lagi ayat suami Mak. Ni cepat Mek turun ni. Duit banyak sangat dekat abang ni. Tak tahu nak pegang kat mana. Sebabnya orang datang bagi-bagi. Sebab dia tahu. Itulah hari-hari kerja Mek, kerja dia buat Mek Mah. Inilah big why Mah. Okay. Alhamdulillah rezeki Mah dapat Forever to Drive. Bulan 8. Waktu ni memang tak sangka. Tapi Alhamdulillah Cikgu KB, Cikgu Ayu nampak kondisi Mah, dia kata Mah boleh Mah cuba. Mah sampai Mah tak percaya tau, boleh ke Mah buat, boleh ke buat Mah buat sungguh-sungguh. Alhamdulillah bulan 8 Mah ada salah seorang F2D level 1 dan waktu tu juga waktu subuh Cikgu Ayu mesej lewat malam dah nak tahu income sebab selalunya income Forever to Drive tu mungkin tinggi kot. Tapi Mah tak tidur penat kot, tak tengok ada kat tu. Waktu subuh apa yang berlaku, Forever to Drive punya income memang luar biasa. Mah bangun subuh dalam pukul 5 lebih, suami dah kejut. Dia kata nak pergi surau. Mah bangun, buka telefon tengok tiba-tiba dia suruh tengok bonus sikit. Mah buka, Mah tengok bonus recap tu terketar tangan dan menangis. Untuk dalam hidup Mah tak pernah boleh bonus sebanyak 16,400 lebih tak silap. 16,000 waktu tu. Kali pertama income Mah, ya Allah, siapa tolonglah, fight lah inisiatif. Inisiatif tu akan membantu diri kita. Jangan fight pangkat. Dan biarlah kita dapat inisiatif tu, kita sama-sama buy network dekat bawah. Okay. Itu saja. Ni adalah kali keluarga Mah. Doakan, ni anak sekecil Mah. Ni dah kecil aloe vera. Dia lah aloe vera saya. Kalau tak ada dia rezeki anak. Sebab dia lah saya bersalingkan dia, saya kena Forever to Drive. Itu sahaja untuk perkongsian ataupun ilmu sikit sebanyak daripada saya malam ni. Mahu ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada yang datang, yang dengar malam ni sebanyak 47 orang. Yang baik daripada amal kongsi tu ambil terus, amal terus. Okay. Yang buruk elak tepi. Cuma cakap selagi kita ada ibu dan ayah, kita rasa kuat. Tapi kalau kita tak ada ibu dan ayah, kita boleh lagi kita guna untuk dia. Kita boleh guna sebagai amalan anak kita, anak soleh. Kita dah meninggalkan diri kita sebagai anak soleh dan solehah. Kita boleh sedekahkan apa sahaja antara arwah dengan arwah mak ayah kita. Thank you. Terima kasih semua. Kalau ada soalan ke, Mas Nidlah open sebab malam ni Mas rasa sekejap je. Kalau ada soalan ke, nak tanya apa, boleh. Lepas tu Mas pass kepada MC lah. Okey, terima kasih.
Ya, best tak? Bukan semalam ni. Kalau best, cuba type 9333. Okay, kalau Terima kasih. best, okay, best ke? Kelas malam ni. Okay, saya mohon respon 9333. 9333. Okey, terima kasih yang respon. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih speaker manager Siti Fatimah yang sudi berkongsi ilmu. Okey, dalam 5 cabaran dalam program review, dia sendiri pun, saya pun sendiri sebagai saksi juga, okey, di mana keadaan keluarga Mah sendiri. Okey, sebab saya dengan Mah ni sebenarnya kawan rapat. Saya sebenarnya Mah kawan pada isteri saya. Okey, dia kawan rapat dah sejak sekolah lagi. Saya kenal sudahlah keluarga Siti Fatimah ni. Okey. Alright, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Syah, okey, izinkan saya berpantun dulu satu rangkap sebagai akhir, sebagai penutup majlis. Boleh Silakan, tak? Saya silakan. bagi makna nama. Okey, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Syah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih ya pada MC kita malam ini, Cik Nik Fakran. Oh, baru saya tahu ya, baru kami semua tahu rupanya mereka ni dah kawan daripada sekolah ya. Dah kenal lama, orang kampung lah ni. Okey, bukan calang-calang macam Cik Nik cakap tadi, bukan kaleng-kaleng apa tadi? Ya, bukan kali-kali. Bukan kaleng-kaleng. Okey, baik. Tahniah juga buat speaker kita pada malam ini, Ustazah Siti Fatimah ya. Yang mana pada permulaannya tadi ya, perkongsiannya sangat menarik, bagus, kontennya bagus. Cuma di akhir itu saja agak sedih. Ya, agak sedih kerana bila cerita kita melibatkan ibu dan ayah, apa tadi Mah? Mek apa tadi? Mek dengan ayah. Mek dengan ayah ya. Cerita Mek dengan ayah ni, kalau sebut pasal ibu bapa kita ni memang dah kita akan sebab ya bila kita kenang jasa-jasa mereka. Tapi bila dengar kisah yang mereka berdua telah diragut dan cedera sehingga patah tulang tu, ya Allah, saya rasa ini satu ujian yang Mah hadapi di saat beliau hendak bersalin lagi 3 minggu. Saya rasa tak ramailah orang yang mampu ya hadapi ujian yang sebenarnya bagi saya secara personal sebagai lelaki sebagai suami, saya rasa ini satu perkara yang sangat-sangat kita kena kontrol emosi, sebab orang yang nak bersalin ni emosinya ialah emosi seorang ibu. Lepas tu bila tahu pula Mek dengan ayah diragut dan cedera sehingga patah tulang, kemudian melibatkan majikan, kita perlu nak minta cuti lagi, banyak perkara kat situ yang kita kena uruskan, apa semua melibatkan emosi lagi. Allah, saya rasa inilah rupanya Saya nak tahu tak, waktu saya nak bersalin tu, berat badan saya 89 kg. Oh, lagi berat daripada saya sekarang. Cikgu Syah nak tahu kenapa? Kenapa? Sebab saya dah turun naik sangat tangga tu, saya dah jaga Mek dengan ayah turun naik tangga. Dia dah turun panggil bengkak air. Dan waktu saya dekat rumah, mak dah balik dulu dekat rumah. Jadi Mek balik rumah, saya kena jaga Mek. Suami tak balik lagi, suami jaga ayah lagi dekat hospital. Ya. Dekat rumah tu juga, orang melawat tu, waktu melawat tu macam dekat hospital. Sampai dua dozen cawan, saya tak sempat rolling. Terlalu ramai. Waktu tu saya rasa macam, ya Allah, memang situlah Mek dengan ayah pejam mata yang nangis. Nampak macam mana selama ni dia rasa dia selalu basuh berak kita kan. Selama ni waktu tu dia nampak anak dengan menantu yang
membantu dia bawa ke toilet, basuh sebab tak ada gerak, patah ni. Tak ada gerak. Sebab ayah tu dah patah, dia dah cocok paru-paru. Dah keluar 2 jak darah. Waktu tu 2 jak darah saya nampak. Itulah pengalaman saya rasa mungkin Allah datangkan peragu tu dah awal-awal. Dia tahu dah hari Jumaat ayah balik ke Dalalat waktu ni sebab ayah akan balik ambil Mek pergi solat Jumaat. Sebab ayah dah siap dengan baju Melayu. Waktu tu dia dah tunggu, okey. Masa kejap lagi ni mesti pakcik lalu sini. Waktu tu dia dah ready untuk tarik beg Mek. Situlah motor roda 3 terseret dan kena tiang patah. Ayah jahit dekat telinga ni, kepala 9 jahitan. Pengsan dekat situ. Waktu tu. Cikgu Syah, saya rasa bersalah kalau saya tak jawab soalan Cik Azmi ni. Silakan. Soalan dia kata, biasa Cikgu Mak prefer jumpa prospek one-to-one ke atau by group? Okey, untuk jujur saya lebih confident jumpa one-to-one. Sebab one-to-one tu lagi jelas kita dengar kenali penangan tadi. Kita jelas kita kenali masalah dia. Okey, kadang-kadang dia bersemangat nak buat. Tapi dia tak ada dari segi keyakinan, macam mana cara nak buat. Situ. Kalau by group, pandangan berbeza. Situ saya rasa, bagi saya lebih fokus kepada one-to-one. Dan saya akan list, okey contoh saya cakap tadi, saya kenali Yati dengan Nik Perkerepaan ni dah lama. Saya kenali Yati, saya list. Saya nak close Yati sebab saya rasa keluarga dia tu keluarga masalah yang 3 serangkai. Saya tak nak arwah ma dia tu berlaku kepada adik-beradik lain. Saya tak nak arwah ma ni berlaku kepada abah. Saya pegang Yati. Yati kena amal produk ni buat untuk abah dengan mak. Abah dengan adik-beradik lain. Alhamdulillah Allah dengar isi hati, satu keluarga dah amal sekarang ni. Saya nampak lagi feedback yang terbaru, feedback yang depan mata Cikgu KB sendiri pun yang nampak. Saya tengok selama ni arwah nenek Yati tu, masalah kecil manis, malam-malam dia tak boleh tidur, dia selalu kencing, kaki macam gajah bengkak. Tapi selalu lepas yang amal produk Forever, yang amal produk Forever IWG dengan RTC tak boleh tinggal. Memang makan sifat stok, Yati pun tak kata sifat stok. Dia boleh tidur dengan tenang, kaki dia tak bengkak dah. Sampai boleh jalan tu tak nampak dah. Suka sangat. Sebabnya saya rasa macam, ya Allah nenek saya dah macam gitulah. Sebab saya anggap macam keluarga dia. Itulah saya nampak untuk Yati. Yati saya pegang. Okey. Apa yang saya akan list, saya akan lebih pada one to one lah Cik Azmi. Saya rasa one to one sebab kita akan lebih nampak masalah apa dia. Tapi kalau group mungkin kita rasa susah sebab ramai. Dia pandangan lain-lain. Itu saja. Saya jawab soalan untuk Cik Azmi. Harap membantulah. Itu saja Cik Syah. Okey, terima kasih. Macam mana Cik Azmi kita dengan jawapan speaker tadi? Okey. Kalau okey sila jawab. Dah jawab dah padu Okey, baik. Okey, terima kasih. Tadi apa yang saya nak sampaikan tadi ialah setelah apa yang Mah lalui hadapi kan, dan akhirnya hari ini Allah memberi ganjaran semula kepada Mah dan keluarga melalui platform Forever. Alhamdulillah, di mana dengan asbab beliau mencari suplemen untuk anak yang menghidap eczema, maka bertemulah kita hari ini di platform Forever, dan bersyukur sangat berada dalam tim AS yang mana saya dan Cik Gayu sangat-sangat bersyukur. Kami mempunyai ramai leader-leader yang hebat, yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang daripada government, ada yang daripada swasta, latar belakang yang pelbagai, dan pelbagai kisah suka duka di
belakangnya, ya, di sebelum di Forever. Jadi itu merupakan big why kita untuk untuk kita capai, untuk kita fight sehabis baik apa saja insentif yang dijanjikan di Forever, insyaAllah. Manfaatkan sebaik mungkin platform ini, insyaAllah. Saya sangat yakin, ya, saya dan Cik Gayu sangat yakin setelah kami berada hampir 7 tahun di platform Forever, kerana di platform inilah kami dengan usaha tim, ya, dengan kerjasama semua leader, sebab kejayaan ini bukan kejayaan kita seorang, kita ada tim, ya, kita ada pasukan yang sangat hebat yang memberi kerjasama yang sangat baik pada kita, dan sehingga tim AS mampu lahirkan ramai leader dengan F2D macam tu, dan dengan kesempatan ini juga saya dengan ini ingin berkongsi, ya, berita gembira dalam Tunggu Mah, stop share. Stop. Tunggu Mas, stop share. Oh, okey, Cik Gayu minta Mah boleh stop share screen Mah sekejap. Boleh? Ke Mah ada nak sambung lagi slide yang seterusnya? Sebab kami nak up satu poster ni. Nak kongsi berita gembira. Mungkin hari ini berita gembira tu dah berlega-lega di media sosial. Kerana hari ini di media sosial banyak sangat kejayaan-kejayaan daripada Forever. Mungkin ramai yang dah mengikuti, mungkin yelah dah viral hari ini. Jadi dengan ini malam ni saya nak minta, nak guna kesempatan yang ada, ya, sebab alang-alang kita ada kelas malam ni. Jadi dengan ini dah sedia ke semua? Okey. Oh dah Cik Gayu dah preview dah. Okey, alhamdulillah, ya, dengan ini secara rasminya saya sebagai ayahanda di AS Team ingin ya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, ya, kepada abang madu kita Syahrul Nizal bin Ismail, ya. Buat pertama kalinya beliau berjaya mencapai Global Rally 1500 cc. Setelah beberapa tahun bergelar CBM, ini kali pertama Global Rally 1500 cc yang akan berlangsung di Abu Dhabi pada tahun 2022 pada bulan 5, insya-Allah, ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita sampai sana. Jadi malam ini kita nak raikan salah seorang leader yang senior. Senior, dia rupa nampak muda tapi senior tu. Okey, baik. Boleh tak kalau boleh lah, ya, kita nak minta lah sedikit sepatah dua kata daripada abang madu kita, jika tak keberatan, jika tidak orang kata tidak mengganggu emosi. Ya, mana tahu masih lagi sebab ke, kita minta seminit 2 minit untuk berkongsi kegembiraan dengan tim pada malam ini. Boleh? Kalau tak boleh pun kita minta jugalah seminit 2 minit. Ya. Dengan ini saya menyerahkan majlis kita malam ini pada CBM Syahrul kita untuk berkongsi sedikit sepatah dua kata kepada tim pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dengan gembiranya, saya mempersilakan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syahrul. Rasa macam dah nak tunggu pengumuman hari raya, tengok anak bulan. Macam bila nak umum ni.
Ingatkan umum naik pentas Global Rally. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Terlebih Silakan, silakan. dahulu, terima kasih Cikgu Ayu dan Cikgu Syah. Tak aci jemput untuk sharing, tak bagi tahu awal-awal. Tapi tak apa, tompang-tompang berkat kelas malam ni. Terima kasih dekat Ustazah Cikgu Mah yang buat kelas hari ni 5 cabaran. Salah satu topik yang Abang Syarul suka sangat dekat Forever Living, sebab dekat Forever dah bagi tahu dah apa cabaran yang kita akan jumpa. So kita tak ada jumpa benda-benda ni, ilmu ni dekat luar. Buat bisnes ataupun kerja, bos dah bagi tahu dah. Ada cabaran tau kerja kat sini. Antara cabarannya adalah tak ada. Tapi dekat Forever Living, leader dah bagi tahu siap-siap. So kepada semua orang baru boleh manfaatkan kelas hari ini. Walaupun saya agak sedih tak ramai yang masuk kelas 5 cabaran ni. Seriously saya tak kisahlah downline siapa, downline Abang Syarul ke, downline sideline leader saya ke, sebab satu AS team dah macam satu family. Bila tak ramai join hari ni, saya rasa macam come on, mana semua orang pergi. So saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan tahniah kepada lebih kurang mungkin 30 ke 35 non-managers. 45 ni dah tolak Cikgu Ayu, Cikgu Syah, speaker, suami, Abang Syarul, Ash dan lain-lain kan. So Abang Syarul rasa 35 ni yang non-managers ni, okey, anda akan dapat banyak manfaat dan berkat daripada ilmu dan pengalaman yang Ustazah Mah cerita tadi. Dan tolong nanti bila dapat link rakaman daripada Cikgu Ayu, tolonglah PM downline anda, sebab tajuk ni dia sama basic macam NDO. Sebabnya dia dah bagi tahu formula dah. Macam you nak main game, sebelum nak main game tu dia dah ada trik dia. So kena tahu. Begitulah juga dengan tajuk 5 cabaran. So sekali lagi terima kasih dekat Mah sebab ambil kelas malam ni dengan tajuk 5 cabaran. InsyaAllah sangat bermanfaat untuk semua, dan satu hari nanti Mah akan ada dekat atas. Mah akan jaga pula anak-anak tim untuk present tajuk yang sama. Okay? So Alhamdulillah, dan kebetulan dengan peluang dan ruang yang ada untuk Abang Syarul share hari ini, Alhamdulillah hari ini 27 Disember 2021, Abang Syarul try untuk kontrol emosi, sebabnya kita ada 5 hari lagi untuk bantu closing FBO dalam AS team. So dia bukan tak happy sangat, syukur sangat, tapi dalam masa yang sama Abang Syarul kena kontrol supaya kita punya momentum gerak kerja, goal setting tak terjejas sebab celebrate 1500cc. Sampai hari ini Cikgu Ayu kata pergilah keluar. Ash kata jomlah keluar, celebrate dulu 1500. Walaupun kita sibuk dengan nak bungkus barang, nak post barang. Lepas tu dengan KL hujan lebat, banyak cabaran. So Abang Syarul berbelah bagi sebenarnya. Jadi kalau sharing Abang Syarul hari ni tak best, nanti kita buat proper sharing. Okey, untuk kejayaan 1500cc ni, sebabnya kejayaan 1500cc ni adalah inspirasi untuk semua. Dia bukan untuk Abang Syarul. Dia biarlah apa-apa kejayaan yang kita capai, kecil ke besar, menjadi inspirasi kepada adik-beradik AS team. So, semua kena celebrate kejayaan Abang Syarul ni, 1500cc Global Rally. Mungkin ada yang baru dan tak faham. Abang Syarul dulu pun tak faham. Sampaikan tanya Cikgu Ayu berulang kali, kenapa yang ni pergi tak ada check? Kenapa yang ini pergi lama? Jadinya yang itu tak apa. Kita boleh belajar sikit-sikit. Hashtag ambil tahu. Sebab insentif dekat Forever Living ni memang banyak. Okay, 1500cc Global Rally ni, dia adalah kejayaan kumpulan secara total. Dia kumpulkan sisi kumpulan daripada Januari hingga Disember. Of course, dengan syarat-syarat lain seperti 5 sisi, tak boleh pancit, itu kita punya komitmen lah.
Okay, so kepada semua, masukkan dalam goal setting, ada datang kelas Abang Syarul hari tu, 1,500 mesti ada dalam goal setting 2022. Sebab ada orang diuji ataupun diberi rezeki dapat global rally dulu. 1,500cc tapi dia tak CBM. Sebabnya nak jadi CBM tu dia ada syarat lain seperti F2D, manager leg, 600cc. Okay? Jadi kadang-kadang anda akan dengar macam confused. So masukkan aja chairman bonus manager level 1 dalam goal setting dan masukkan juga global rally 1,500cc dalam goal setting tahun depan. Sebab ada yang CBM tapi tak global rally 1,500. Dia cukup-cukup syarat je. Itu adalah Abang Syarul pada tahun 2019 dan 2020. CBM bukan global rally. Okay? So nanti belajar lagi tau untuk tajuk insentif. So tadi yang Cikgu Syah cakap tu adalah perjalanan Abang Syarul dekat Forever Living dari tahun 2015 sebagai pengguna, lepas tu ambil tahu semua insentif, belajar dan terus buat. Jangan belajar sampai pandai. Sebab sekarang ni ada banyak juga perangai yang kita nampak suka nak tahu semua dululah baru nak buat. Tapi nak menyampaikan tahu semua baru nak buat tu, you punya api dah padam. You punya body dah sejuk. You punya semangat dah lemah. So sebenarnya tip nak berjaya adalah action kena buat tiap-tiap hari. So sangat betul bila kita kena ada goal setting harian, mingguan dan bulanan. Itu yang buat kita hidup dan juga panas. So jangan jadi api yang menyala di kayu basah. Sebab jenuh kita nak jaga api tu, dia senang padam. Okay, so belajar dan bagi action, belajar dan bagi action. Semoga anda semua ambil kejayaan Abang Syarul ni 1,500cc Global Rally untuk tahun ketiga lah kita kata. Tahun pertama CBM tak 1,500. Lepas tu tahun kedua, tahun lepas CBM juga tapi tak 1,500. Ni tahun ketiga insya-Allah CBM dan first timer 1,500. Okey. Tapi Abang Syarul doakan semua dalam AS Team untuk dipermudahkan urusan 2022. Anda semua capai Forever to Drive. Anda semua konsisten 5cc, anda semua main Alu Ambassador, bronze, silver, gold, platinum dan anda semua capai CBM. Dipermudahkan segala urusan sebab memang ada banyak cabaran. So Abang Syarul belajar doa baru. So doa ni first time lah Abang Syarul sebut. Abang Syarul doakan, saya selalu doakan semua adik-adik AS Team dan BOI, tapi hari ni, malam ni dia kita revise. Ada new doa. Semoga semuanya dipermudahkan. Biarlah lancar je urusan anda semua untuk capai semua insentif sekecil-kecil 5cc sampailah sebesar-besar cek CBM. Amin. Okay, so apa lagi Abang Syarul nak share? 1,500cc tadi tu adalah salah satu insentif di Forever Living. So semua orang kena fight. So jangan fight CBM saja je. Okay, fight CBM dengan 1,500, 2,500, 5,000 sebab dekat situ ada extra bonus ataupun allowance dalam US dollar dan juga ada extra special treatment daripada HQ Arizona Forever Living. Okay, so semua yang extra achievement yang anda buat ada extra treatment dan recognition daripada company. So dia bukan sekadar nak melepaskan nak CBM aja. So dream big. You kena dream sebab kalau you tak dream big, you tak tahu nak pergi mana dan you tak tahu nak dapat apa. So mungkin klise, mungkin orang macam lah boring lah. Tapi itulah yang Abang Syarul buat daripada tahun 2015. Saya mula-mula sekali nak cabin bag warna kuning. Tapi bila you nak cabin bag tu, you kena buat 5cc konsisten 12 bulan. Jadi dream yang sekecil-kecil ni boleh bawa kita capai dream yang lagi besar. Of course, Abang Syarul ada banyak lagi dream dekat Forever Living selain daripada
nak terus jadi speaker untuk dapat pahala yang mudah, nak terus memberi ilmu dan pengalaman seadanya, dan nak jadi CBM level 2 dan level 3 sebab syarat dia adalah melahirkan CBM baru. Kalau kita nak jadi CBM je, kita seorang-seorang je. So tak boleh dah nak jadi CBM, nak kena jadi CBM level 2 dan level 3. So dengan cara itu saya tak langsung melahirkan CBM baru. So akan ada lebih ramai CBM dalam AS Team insyaAllah. Dan last but not least, Abang Syarul berimpian sangat nak jadi GLT dan EJLT sebabnya kita memang rapat dengan leader-leader JLT dan EJLT. Kita nampak dekat situ kita join meeting antarabangsa, kita dikenali oleh leader-leader dunia, kita ada special contact dengan HQ Arizona team, business team. Jadi kita boleh share lebih banyak idea, kita boleh sama-sama membangunkan family business Forever Living 2X for Dr. Rex. Jadinya semua impian tu tak mungkin capai kalau Abang Syarul dah padamkan awal-awal dulu untuk 5cc. So kepada semua yang rasa 5cc tu macam benda main-main, so start new, ada masa 5 hari, tak mustahil pun anda 5cc bulan ni, walaupun dalam sistem anda masih kosong, tak mustahil sebab ada 5 hari untuk anda usahakan 1 hari 1cc aktif. Okey, buka balik nota, terus pergi kepada kaedah keempat. Sebab kaedah keempat tu anda boleh 5cc dengan personal ID, boleh. Dan insyaAllah bila anda dah mula pegang 5cc, daripada Januari anda akan sayang nak cicirkan kunci kejayaan tu. Rasanya tu aja sharing daripada Abang Syarul yang tak plan. Tapi lebih kepada nak bagi semangat kepada semua. Jangan berhenti. Tadi Mah pun ada cakap, jangan berhenti, biar slow tapi jangan berhenti. InsyaAllah sampai. BMW sampai, Mercedes sampai, Porsche sampai, yang naik MyV ke apa ni tak apa, sampai juga nanti. Sampai dalam masa 365 hari tu. So yang ini bukan ucapan tahun baru. So Abang Syarul betul-betul habiskan sharing malam ni hanya untuk ucap terima kasih kepada semua yang mendoakan, bukan untuk Abang Syarul aja, tapi mendoakan kepada seluruh keluarga FLP tim Syarul Azlin daripada dulu sampai sekarang. Ramai yang doa, ramai yang support, ramai yang make friend dengan downline Abang Syarul, ramai yang support sideline. So teruskan, kita win-win, lepas tu bersahabat with purpose. Inilah dia. Make friend with purpose, sebab kita nak kongsi pengalaman, kongsi ilmu, nak semua orang berjaya. So teruskan bersahabat dengan downline, dengan sideline, tapi pilih yang betul-betul positif, yang betul-betul spark fire dalam diri anda, yang betul-betul push anda untuk berjaya, dan yang betul-betul tarik tangan anda untuk berjaya. Sebab dekat luar sana kawan memang ramai, tapi kita tak boleh nak kawan dengan semua orang. So kita ada hak untuk pilih kawan. So banyak kan Abang Syarul cakap walaupun tak plan, sebabnya memang suka berkongsi pengalaman. Cari mentor, cari leader, masuk kelas dan juga masuk tempayaki. Lepas tu nombor 5 adalah goal setting big dream. Kalau you ponteng mana-mana 5 ni, nanti you punya direction tu jadi tak ada hala tuju yang betul-betul. So rasanya itu aja sharing Abang Syarul malam ni. Terima kasih kepada semua yang call, yang video call, yang WhatsApp. InsyaAllah malam ni Abang Syarul akan try reply lagi semua WhatsApp. Dan untuk Cikgu Ayu dan Cikgu Syah, nanti kita video call sebab Cikgu Ayu dan Cikgu Syah tahulah Syarul emosi belum begitu kuat. Sebabnya dengan isu banjir family, lepas tu dengan family sendiri, masalah biasa. Sebab tu dah lama dekat Forever Living, dah eager manager banyak kali, dah CBM 2 kali, masih masuk kelas Mah dengan tajuk 5 cabaran. Sebabnya
bila dengar kelas mah, kita tahu cabaran yang kita hadapi tak sebesar cabaran yang mah hadapi. So sentiasa ambil tahu cabaran orang lain supaya kita sentiasa dalam syukur. So terima kasih sekali lagi Cikgu Syah jemput malam ni. Terima kasih Cikgu Ayu, terima kasih semua adik-beradik AS Team. Terima kasih Mah untuk kelas malam ni, halalkan semua ilmu daripada biasa-biasa dah jadi luar biasa. Buat talk pun dah semakin cool, semakin tenang, semakin santai. Alhamdulillah sebab kita memang grow melalui pengalaman. Walaupun ada ramai orang luar sana pandai daripada kita, tapi insya-Allah pengalaman akan buat kita jadi kuat. Okay, so Assalamualaikum daripada Abang Syarul, yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada saya sendiri. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki untuk semua salah silap ataupun ada teguran sepanjang 5-10 minit tadi yang terasa hati dekat adik-beradik S-Team. Semuanya ikhlas daripada Abang Syarul sebab dekat Forever Living dia tak ada kota. Semua orang boleh jadi CVM, semua orang boleh jadi F2D, semua orang boleh dapat Alo Ambassador. Dia tak ada kota 50 orang pertama, 100 orang pertama. So tak surprise kalau semua dalam AS Team akan berjaya dan lebih sukses di tahun 2022. Jangan lupa fight untuk 5 sisi Disember 2021 sebab itu akan menjadi punca semangat anda untuk keep fighting tahun depan. Okay? Okay, itu je. Itu je. Okay. Terima kasih ya Abang Madu kita ya sudi menerima jemputan daripada saya untuk sharing untuk kita semua pada malam ini. Berjaya, tak ada air mata. Okey, berjaya. Tak ada air mata. Okay. Nampaknya hanya banjir di luar ya, tidak banjir di dalam ya. Tapi itulah banjir di dalam, bukan banjir di luar. Nah, banjir di luar ni dekat KL tapi dia dekat tolonglah mungkin sebelum kita habis kelas sekarang kita boleh baca Al-Fatihah ramai-ramai untuk doakan semua family. Haji Ami ada kan malam ni tadi nampak kita boleh baca Al-Fatihah untuk semua sebab surprise kan ramai ahli keluarga AS Team sendiri yang terlibat. Bila kita dah buat list tu kita pun terkejut. Kita target 20, bukan target lah, maksudnya kita jangka 20 pintu dengan Cikgu Ayu. So thank you dekat CBM Asma yang menguruskan keuangan tabung AS Team. Tiba-tiba mangsa melebihi sampai 30 pintu. So mungkin kita boleh terus doa supaya semuanya selamat. Amin. Thank you Cikgu Syah. Okey ya. Kita jemput atas permintaan Abang Madu kita, boleh tak kita jemput Haji Ami untuk lead bacaan Al-Fatihah kita? Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, silakan Haji Ami. Dah. Haji Ami dah jawab tadi. Tu dia dah. Okey. Mari sama-sama insya-Allah kita baca surah Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you Along. Okay, terima kasih ya Haji Ami atas bacaan Al-Fatihah itu tadi. Kita sedekahkan ya untuk semua yang terlibat ya. Yang di belakang tabir yang banyak membantu ya. Ya betul seperti mana yang Abang Madu cakap tadi, tak sangka ya. Yang kita berjaya bantu tu hampir 30 lebih orang keluarga. Itu yang berjaya dikesan. Yang tak berjaya dikesan mungkin ramai lagi. Sedangkan
adik Cikgu Ayu pun nak terlibat, adik saya 2 orang terlibat ya. Di mana rumah yang mereka duduk tu baru setahun. Ya, tapi tak sangka akhirnya ya, bila Allah kata kun fayakun tu, maka walaupun tempat yang tak pernah naik air pun tak ada yang mustahil ya. Okey, tak apalah. Kita doakan supaya mereka kembali pulih ya. Bukan hanya pulih daripada segi harta benda, tetapi juga pulih daripada segi emosi ya. Dalaman dan luaran supaya lebih kuat ya, lebih kuat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang ya. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Bermula daripada MC kita, Encik Nik, speaker kita malam ini Ustazah Siti Fatimah, perkongsian daripada Abang Madu, bacaan doa Al-Fatihah daripada Haji Aimi. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada semua team members AS yang berjaya join untuk kelas malam ini. Tak apa ya. Kami faham mungkin tak ramai tu, mungkin ada sebabnya, mungkin ada yang terlibat, masih lagi terlibat mengemas rumah ya. Okey, tak apalah. Ya, insya-Allah kita cuba ya perbaiki lagi untuk kelas yang seterusnya, kita cuba perbaiki lagi. Okey, baik. Sebelum kita akhiri untuk malam ini, boleh tak kita sama-sama bergambar? Boleh minta buka video tak? Kita nak ambil gambar sekejap untuk kelas malam ini. Nanti besok kita start share. Kita viral. Boleh ambil produk dulu yang capai mana-mana produk yang ada. Kita minta tolong Eagle Manager Ash kita boleh bantu tak untuk ambil gambar, sebab yang mahir dalam bab-bab ambil gambar, buat-buat poster cantik-cantik ni beliau lah. Jadi saya seru nama beliau pada malam ini. Jika tidak keberatan, boleh tolong snap gambar tak? Sebenarnya nak tengok Ash dalam video, lama tak tengok. Okey, kita semua dah kita bagi masa untuk semua buka video, buka video dan ambil gambar. Okey, alright. Okay. So, Ash dah ready? Okay, snap yang pertama. 1, 2, dalam 4 produk. 3. Okay, so pergi ke page 2 pula. Ada tak? Okay. Inilah. Shift 5. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih kepada Abang Madu dan juga Ash yang minta sudi snap gambar malam ni. Okey, terima kasih banyak-banyak.